Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Syara binti Muhammad Jahari. Pada hari ini kami akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Islamofobia dan impak kepada masyarakat di seluruh dunia. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan definisi Islamofobia atau kata nama lainnya anti-Islam ataupun anti-Muslim. Islamofobia bermaksud tentangan dan diskriminasi terhadap agama Islam dan Muslim. Islamofobia adalah rasa takut dan benci kepada penganut-penganut agama Islam. Bukan itu sahaja, ia juga merujuk kepada amalan mendiskriminasikan orang Islam dengan mengasingkan mereka daripada kegiatan ekonomi, sosial dan juga kehidupan masyarakat. Mereka mengatakan bahawa Islamofobia juga adalah salah satu persepsi seseorang bahawa Islam mempunyai nilai yang tidak sama dengan agama-agama dan budaya yang lain. Islamofobia banyak dijumpai di negara-negara barat terutamanya negara yang bermajoritikan orang bukan Islam seperti Eropah dan juga Amerika Syarikat, menjadikan keadaan di sana tidak lagi selamat bagi umat Islam dan membuatkan mereka sentiasa berada dalam keadaan tidak tenteram. Seterusnya, mari kita bercakap tentang fakta ringkas Islamofobia. Kewujudan Islamofobia sering menyebabkan umat Islam yang menetap di negara barat yang lebih cenderung kepada Islamofobia secara meluas menjadi takut untuk berjalan malam, berjalan seorang diri ataupun bekerja di sektor-sektor tertentu serta banyak lagi. Islamofobia ini selalunya dikaitkan dengan geopolitik dan perbuatan yang dilakukan oleh teroris. Rakyat dari negara Arab dan Asia termasuk Malaysia seringkali dicurigai perbuatannya jika mereka berada di negara-negara barat. Perbuatan-perbuatan yang dicurigai adalah seperti sembahyang di tempat terbuka juga dianggap sebagai perbuatan yang mengancam negara barat. Menurut mereka, agama Islam adalah agama yang mempraktikkan keganasan dan tidak bertamadun. Bukan itu sahaja, mereka memandang agama Islam memecah belah masyarakat dan negara, Islam membenci barat serta Islam bersifat penjajah. Walau bagaimanapun, didapati Islam sebenarnya semakin berkembang di negara-negara barat walaupun dihimpit dengan isu-isu Islamofobia. Semakin Islam ditekan, kelihatannya syiar Islam semakin berkembang luas. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri golongan Islamofobia. Yang pertama sekali, mereka mempunyai rasa benci terhadap agama Islam dan penganut agama Islam. Yang kedua, mereka memprotes segala idea yang diberikan oleh agama Islam maupun penganut agama Islam. Yang ketiga, mereka berpendapat bahawa orang Islam bersifat teroris. Yang keempat, mereka menentang ajaran agama Islam. Yang kelima, mereka mempunyai persepsi negatif akan agama Islam. Yang keenam, mereka kekurangan ilmu pengetahuan dan pendarahan tentang ajaran agama Islam. Yang ketujuh, mereka lebih cenderung kepada pengaruh media sosial yang tidak sahih tentang sebarang agama Islam. Dan yang terakhir, mereka salah faham terhadap konsep yang diamalkan dalam agama Islam. Sekarang, saya akan memberitahu objektif kajian kami. Yang pertama, mengkaji perkembangan Islamofobia di dunia. Yang kedua, meneliti kesan atau impak kepada penularan Islamofobia di dunia. Yang ketiga, menyatakan erti sebenar Islamofobia di dunia. Yang keempat, merungkai sejarah-sejarah Islamofobia di dunia. Yang kelima, menghuraikan sebab-sebab kemunculan Islamofobia di dunia. Yang keenam, menyenaraikan faktor-faktor perkembangan Islamofobia di dunia. Dan yang terakhir, mengenal pasti kaedah-kaedah penyelesaian demi menangani Islamofobia di dunia. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Nadira binti Mawardi. Sejarah Islamofobia dipercayai bermula dari Britain, tetapi penggunaan istilah Islamofobia bermula di Amerika Syarikat sejak tahun 1991. Namun, perbincangan Islamofobia bukan sahaja bermula di United Kingdom dan Amerika Syarikat tetapi juga di Perancis. Pertama sekali, Islamofobia merupakan satu istilah yang diguna pakai untuk merujuk kepada prasangka dan juga diskriminasi terhadap Islam dan juga umat Islam. Ia juga boleh dikategorikan sebagai satu perasaan takut dan benci terhadap Islam dan seterusnya akan menimbulkan rasa benci, rasa tidak suka terhadap Islam. Islamofobia dipercayai mula tersebar secara kecil-kecilan sejak zaman dahulu kala. Namun, ianya mula tersebar dan diguna pakai bermula pada 11
September 2001 apabila ia merupakan titik permulaan kepada media barat memainkan naratif yang mengelirukan mengenai Islam. Tarikh ramai itu telah menjadi satu perbualan masyarakat, tidak kira di Malaysia ataupun masyarakat di luar negara, kerana pada tarikh itu terjadinya tragedi serangan berani mati yang dikatakan telah diaturkan oleh Al-Qaeda terhadap Amerika Syarikat, di mana sebuah kapal terbang menghempas menara berkembar Putra World Trade New York City. Bermula daripada tragedi 11 September 2001 itu, fenomena Islamofobia menjadi semakin popular dan menjadi perbualan masyarakat apabila terjadinya pengeboman di Madrid pada 11 Mac 2004 dan pengeboman di London pada 7 Julai 2005 yang telah merenggut banyak nyawa. Tidak dilupakan juga serangan yang dilakukan di Christchurch pada New Zealand pada 2019 apabila seorang remaja telah melakukan tembakan secara rambang terhadap orang ramai di dalam masjid. Tragedi-tragedi yang telah berlaku itu telah menyebabkan orang ramai mula bersangka buruk terhadap Islam kerana mereka berpendapat bahawa serangan tersebut telah dilakukan oleh orang Islam sendiri, sedangkan perkara itu tidak benar, malah telah diaturkan oleh orang bukan Islam. Sekaligus ia memberi imej yang buruk kepada umat Islam, kan? Jika dilihat dari sudut yang lain, pembikinan filem sering digunakan untuk menyampaikan, menyebarkan kebencian dan fobia terhadap Islam. Majoriti filem propaganda anti-Islam ini berasal dari Barat, begitu juga dengan gelombang Islamofobia itu sendiri. Filem yang sering dicipta menggambarkan aspek jahat orang-orang Islam. American Snipers dan 13 Hours The Secret Army Benghazi dipercayai menanam benih Islamofobia dengan menggambarkan naratif terhadap Islam dan penganutnya seperti gambaran orang Arab sebagai pengganas. Jika diperhatikan dari sudut social media, Islamofobia ini tersebar dengan lebih pantas atas sebab segalanya terletak di hujung jari. Kewujudan aplikasi WhatsApp, Instagram dan Twitter merupakan platform utama yang digunakan pakai oleh orang ramai tidak kira peringkat umur. Kajian mendapati bilangan kumpulan anti-Muslim meningkat hampir 3 kali ganda antara tahun 2015 dan 2016 di Amerika Syarikat. Facebook turut menjadi platform media sosial yang paling pantas dalam penyebaran diskriminasi, benci dan keganasan terhadap Islam. Assalamualaikum, saya Nur Syafiqah binti Muhammad Hanafiah. Hari ini saya nak terangkan tentang faktor perkembangan dan kesan Islamofobia di dunia. Faktor pertama adalah kemunculan serangan keganasan yang dilakukan oleh orang Islam. Islamofobia ni wujud dah lama, namun tragedi yang pertama ialah pada 11 September 2001 di mana kumpulan Al-Qaeda menyerang Amerika Syarikat. Disebabkan serangan ni, masyarakat barat takut dengan masyarakat Islam. Disangkakan tragedi itu adalah serangan awal dan akhir, tetapi ada lagi tragedi serangan yang dilakukan oleh orang Islam. Sehingga yang terbaru pada 16 Oktober 2020 ada seorang guru dipenggal kepalanya oleh kerana melukis karakter Nabi Muhammad sebagai bahan mengajar. Faktor kedua, kewujudan industri dan teknologi yang menyokong propaganda Islamofobia. Disebabkan teknologi canggih yang boleh mengakses pelbagai sosial media, ianya menjadi tempat untuk masyarakat barat menyebarkan dan menyemarakkan semangat Islamofobia di mana kebanyakannya dilakukan di Facebook. Sebab itu, ramai orang terpengaruh. Manakala kewujudan industri yang sokong Islamofobia seperti di Amerika Syarikat, terdapat organisasi seperti Donors Capital Fund yang memberi dana kepada masyarakat barat jika mereka menyebarkan Islamofobia. Faktor ketiga, keengganan masyarakat Islam menghayati budaya masyarakat barat, di mana masyarakat Islam yang berhijrah ke negara bukan Islam memerlukan masa untuk mengadaptasi diri dalam masyarakat barat, lebih-lebih lagi dengan gaya hidup mereka. Juga disebabkan pendirian pegun agama Islam buatkan masyarakat Islam ni bimbang budaya masyarakat akan mempengaruhi akidah mereka. Dengan itu, masyarakat buat andaian yang orang Islam ni tak suka dengan mereka sehingga wujudnya diskriminasi terhadap masyarakat Islam. Kita pergi kepada kesan yang pertama Islamofobia adalah penutupan masjid di mana Presiden US Donald Trump buat andaian bahawa masjid adalah simbol keganasan. Sebab tu dia nak tutup semua masjid.
Semua bangunan yang melambangkan Islam tak boleh didirikan. Dengan itu, masyarakat Islam ni tak ada hak untuk membuat kawasan mereka. Kesan kedua, labelkan Islam sebagai kanser yang harus dihapuskan. Di sini bermaksud apa-apa berkenaan Islam haruslah dibuang sebab masyarakat barat anti-Islam. Takut masyarakat Islam ni pengaruh diorang. Sehingga kan UKIP gesa undang-undang diperketatkan melarang pemakaian menutup muka seperti burqa. Kesan ketiga, gangguan mental, fizikal dan sosioekonomi. Adanya sesi temu ramah dengan masyarakat barat yang menyatakan mereka takut untuk berjiran, untuk duduk dalam satu penerbangan dan duduk bersebelahan dengan masyarakat Islam. Ini membuatkan masyarakat Islam merasa terpinggir dan membawa kepada gangguan mental. Gangguan fizikal pula berlaku di mana masyarakat barat mula mencermarkan masjid, membuat gangguan serangan dan tidak menghormati simbol-simbol Islam. Yang terakhir, gangguan sosioekonomi di mana wujudnya pengabaian terhadap masyarakat Islam dalam pendidikan, peluang pekerjaan dan lain-lain lagi. Sebab tu kalau masyarakat Islam minta bantuan daripada negara bukan Islam, susah nak dapat bantuan. Contoh macam negara Somalia yang miskin tidak dapat bantuan dari negara bukan Islam. Sekian daripada saya. Jadi, apakah kaedah penyelesaian bagi Islamofobia ini? Okey, yang pertamanya adalah memberi tanggapan pertama yang baik terhadap Islam. Ketika kita bertemu seseorang, sudah semestinya kita akan memberikan tanggapan pertama terhadap itu sama ada ianya buruk ataupun baik. Jadi sebagai umat Islam itu sendiri, kita perlulah menunjukkan contoh sikap, cara pertuturan dan cara berpakaian yang baik supaya ianya akan menarik minat orang bukan Islam untuk mengenali kita dan juga Islam. Bila kita bertemu seseorang, mereka akan memerhatikan tingkah laku, cara pemakaian dan juga cara pertuturan kita. Jadi apabila orang bukan Islam ini melihat kita melakukan perkara-perkara yang baik, mereka akan memberikan tanggapan yang pertama yang baik terhadap kita. Yang keduanya adalah peranan media dalam menyampaikan imej Islam. Media dapat mempengaruhi dan juga mempengaruhi pemikiran dan juga pandangan seseorang itu. Jadi, jika berita yang mereka sampaikan mengenai Islam itu tidak sahih dan juga tidak benar, maka ianya akan memberikan perspektif negatif masyarakat terhadap agama Islam. Jadi, perlu adanya sikap tanggungjawab dan amanah dalam menyampaikan sesebuah berita mengenai Islam. Dan yang terakhir adalah merangka strategi dan juga mencari punca mengapa Islamofobia ini berlaku dan juga peranan negara-negara Islam dalam menangani Islamofobia. Okey, setiap perkara mestilah berpunca daripada sesuatu perkara. Jadi, kita perlu mengetahui bagaimana Islamofobia ini boleh tercetus, mengapa, bagaimana, bila dan kepada siapa, mengapa ianya berlaku, mengapa Islamofobia ini berlaku, kenapa ianya semakin hari semakin buruk. Jadi kita perlu mengetahui punca-punca tersebut sebelum kita dapat merangka strategi untuk mengekang Islamofobia ini. Ini kerana apabila kita sudah mengetahui punca berlakunya Islamofobia ini, maka lebih senanglah untuk kita merangka strategi untuk mengekang Islamofobia ini. Selain itu, peranan daripada negara-negara Islam juga adalah sangat penting dalam mengekang Islamofobia ini. Kerana tindakan yang diambil oleh negara-negara Islam ini akan memberi impak kepada Islamofobia di seluruh dunia ini. Jadi, negara-negara Islam, contohnya negara anggota OIC perlulah bersatu hati dan menggambling tenaga dan juga pemikiran mereka untuk mengatasi Islamofobia ini daripada menjadi lebih buruk. Jadi, secara kesimpulannya, Islamofobia ini adalah sesuatu perkara yang sangat buruk dan kita perlulah mengekang perkara ini daripada berlaku. Apabila kita melihat dari segi sejarah Islamofobia ini telah berlaku secara meluas
dan ianya telah menjadi semakin buruk tahun demi tahun. Jadi, perlu adanya usaha untuk mengekang masalah ini.